Assalamualaikum, korang tengah buat apa tu? Aku ada ni, hari ni aku nak tanya sikit soalan. Jadi minggu lepas kita dah dipanggil oleh Toyota, ditunjukkan dia punya BZ4X. Dan Toyota ni bila dia tunjuk BZ4X tu, ataupun kereta apa pun yang dia bawa, dia tunjuk dekat media, maksudnya kereta tu dah masuk lah. Walaupun bila kita tanya dia tak mengaku lah, dia kata tak adalah. Tapi Toyota biasanya macam tu lah daripada pengalaman kita sendiri. Jadi persoalannya sekarang, bila Toyota dah merancang untuk melancarkan BZ4X di Malaysia, bila pula Honda nak memperkenalkan kereta elektrik dia? Honda ni dia ada satu produk yang dia baru saja tunjuk di Eropah, iaitu kereta elektrik ENY1. NE1, aku rasa dia punya pendek dia NE1, aku panggil senang. Jadi ENY1 ni ialah satu produk yang dibina di China dan sekarang ni mula-mula dilancarkan di Eropah. Jadi kita tengok kat Malaysia ni. Jadi Honda dengan Toyota ni ialah dua jenama import paling top lah kat Malaysia. Dia orang ni memang tahu pasaran Malaysia ni luar dalam, kiri kanan atas bawah semua dia tahu. Dan memang dia orang punya product offering dia pun sama. Kalau Honda ada dekat situ, Toyota pun ada dekat situ. Kalau dia orang tak ada, dia akan bina lah bagi ada kat situ. Contohnya, Honda mendominasi pasaran dengan HRV selama-lama jugalah kan. Jadi sekarang bila dah datang HRV terbaru ni, Toyota ada jawapan dah, nama dia ialah Corolla Cross. Dua-dua ni juga mempunyai strategi yang aku rasa lebih kurang sama bila kita tengok tentang elektrifikasi. Dua-dua dah membuat keputusan untuk menghasilkan dan menawarkan produk hybrid, tetapi dia orang tidak akan menawarkan produk plug-in hybrid ataupun PHEV di Malaysia, dan dijangka akan terus melompat ke EV ataupun kereta elektrik sepenuhnya. Ini kerana di Eropah pun plug-in hybrid ni dah mendatangkan sedikit masalah, di mana data-data menunjukkan bahawa bila ada kereta plug-in hybrid, orang ada option untuk charge ataupun isi minyak, orang isi minyak. Jadi bila dia orang buat macam tu, data menunjukkan dia punya carbon emission lagi teruk dekat PHEV, sebab dah lah engine tu kecil bila PHEV banding dengan engine yang biasa, pasal dia ada motor elektrik nak bantu, tapi orang tak charge bateri. Jadi engine tu kena carry banyak berat yang lebih tinggi, menyebabkan ianya tidak begitu cantik. Jadi dekat Europe pun dia dah menjadi kurang popular di sana, dan demi insentif pun sudah mula diturunkan ataupun diberhentikan. Jadi kat Malaysia ni sendiri, Honda saya rasa ke depan sikit lah berbanding dengan Toyota dari segi hybrid ni, kerana Honda ada beberapa model, iaitu Honda City yang kecil pun ada hybrid, Honda Civic pun ada hybrid, HRV pun ada hybrid, tetapi Toyota hanya ada Corolla Cross hybrid. Dan nampaknya Honda akan menawarkan setiap model lah yang ada hybrid di luar sana, masuk juga ke Malaysia. Jadi ada Accord yang akan datang, CR-V yang akan datang juga, kita percaya juga akan ada version-version hybrid. So ini menunjukkan Honda ada sikit kelebihan lah berbanding dengan Toyota dari segi pasaran hybrid. Tapi pasaran hybrid itu sendiri masih lagi agak kecil dan hanya sedang dibina lah oleh Honda. Dah mula ada orang menunjukkan minat. Kadar conversion untuk hybrid untuk Honda lebih kurang antara 5 hingga 15% bergantung kepada model. Untuk Toyota pun saya rasa lebih kurang tu juga. Toyota dengan Honda ni dua-dua memang pakar hybrid. Dia orang memang pioneer dalam dunia hybrid. Toyota dengan dia punya Prius, dengan Honda dengan dia punya Insight ni pada hujung 1990-an, awal 2000, dia orang dah ada platform dedicated platform hybrid tau. Ni bukan macam Civic hybrid tu, dia bukan dedicated platform, tapi Toyota Prius ialah dedicated platform, dan Honda Insight adalah dedicated hybrid ni platform. Dan kedua-dua ni juga adalah pioneer dalam fuel cell hydrogen, yang ada Toyota Mirai dengan Honda Clarity fuel cell. So dia orang ada macam-macam teknologi yang nak ditawarkan. Jadi dia orang tak tahulah sama ada hydrogen dan fuel cell tu dia orang boleh tawarkan di Malaysia, sebab infrastruktur langsung tak ada kan. Dan bila dia bawa kita pergi ke Shah Alam tu, sebenarnya kita dah nampak berbulan-bulan juga depan dia orang punya ibu pejabat di Shah Alam tu ada charger, ada 3 ketul charger, direct DC charger Tapi dia orang diam, tak cerita. Bila kita tanya pun dia orang tak nak cakap apa-apa kan. Jadi akhirnya dia orang panggil, tunjuk kita BZ4X dengan Camry hybrid. Kenapa saya rasa Honda akan respon tak lama lagi, ialah kerana minggu lepas ada big presentation kat Europe, di mana Honda tunjuk ENY1 ni ataupun NE1 ni. Produk ni sebenarnya ialah produk yang dibina di China. Version HRV hybrid ada dua. Ada satu yang sporty, ada satu yang a bit more elegant. Tak silap saya ada yang two wheel drive, mungkin ada juga yang all wheel drive. Dan dibina oleh dua partner Chinese Honda. Honda ada dua partner dekat China, dan tiap-tiap satunya dapat membina satu version of this kereta ni.
Dan minggu lepas, dia ada big presentation. Kalau you masuk dekat YouTube, you akan dapat sekarang tiba-tiba dah ada banyak pula HRV punya presentation daripada all the usual lah channel-channel kereta. Ini menunjukkan dia dah mula nak tawarkan di China, di Eropah. Ni maksudnya saya rasa dia dah mula ada kapasiti lebihan di China dan dah mula eksport lah daripada China kereta ni. Untuk Honda memang penting dia orang tak salah langkah di Eropah, terutama sekali mengenai EV ni, kerana dia orang punya pasaran dia orang ataupun share dia orang market memang tengah mengecut agak teruk juga di Eropah lah. Okeylah, itu di Eropah lah. Apa cerita di Malaysia ni? Jadi sekarang ni kita belum nampak lagi lah HRV ni di Malaysia. Dan lagi susah kot nak spot HRV kalau diorang tutup, pasal dia punya shape dia lebih kurang sama, hampir 100% sama dengan HRV tapi given that Honda ni dia lebih agresif daripada Toyota bila kita tengok tentang strategi elektrik, at least masa di global stage lah. Jadi takkanlah kita rasa dia takkan masuk pula pun di Malaysia, terutama sekali bila Toyota dah mula tunjuk. Jadi aku rasa benda ni dah memang tak boleh nak elak lah. Bila kita pergi ke motor show minggu lepas, kat sana memang kita nampak dia punya buzz dia memang cerita pasal elektrik lah. Customer punya minda pun dah mula berganjak ke situ lah. Orang nak pergi masa ke motor show tu hari tu, of course nak tengok kereta-kereta lain, tapi dia orang nak tengok juga apa kereta elektrik yang ada. So kereta elektrik ni masih lagi jauh lagi di pasaran Malaysia, tapi yang dah mula tengok tu dah mula agak berminat dengan agak serius juga tentang kereta elektrik ni lah kan. Dan sebagai contohnya kat channel kita ni pun orang dah mula tanya, kenapa hanya EV yang mahal aja di pasaran Malaysia? Kenapa hanya geng-geng T20 je yang dapat enjoy tax break ni? Mana dia EV untuk orang ramai? Jadi bukan ni cerita dia, pada aku ini menunjukkan orang dah mula nak mencari kereta-kereta elektrik kan. Okey, kalau dia mau masuk lah kat Malaysia ni, macam mana harga dia? Kalau BZ4X ni, kalau kita tengok dekat UK, harga dia 50 lebih pound, 50,000 pound Kalau kita convert lebih kurang dalam selalunya lah, kita kali 10 je harga-harga kat sana tu kan. So maybe lah 4 to 500,000 ringgit lah. Katalah kalau kita main convert macam tu je lah, campur dengan whatever kita ingat selalunya dululah. Tapi sekarang ni kita kena tengok balik. Kalau untuk the HR ataupun ENY1 tu pula, harga dia lebih kurang dalam 250 hingga 300 ribu ringgit lah kalau kita convert direct daripada harga di UK, iaitu lebih kurang dalam 30,000 pound. Tapi kat Malaysia ni, katakan kat mana-mana pun tak adalah brand yang boleh tetapkan harga ikut suka, terutama sekali bila dah ada pun produk-produk yang lebih kurang sama. Contohnya di Malaysia ni, antara pioneer ialah Hyundai lah dengan dia punya Ioniq 5 dengan Kona. Jadi dia orang dah set benchmark pricing untuk Korean EV. Kona ni bermula pada lebih kurang 150,000, dengan Ioniq pula yang dedicated platform lebih besar bermula pada harga RM200,000 dengan bateri yang lebih kurang sama lah, itu lebih kurang 50 kW. Kalau nak yang bateri besar lebih kurang 70 kW, Kona harga dia 200 dan Ioniq harga 250. Inilah pricing yang Honda HR-V ataupun ENY1 ataupun NE1 ni kena beroperasi lah. Tak boleh lagi nak lebih ke atas ke apa, ke kuasa lah. Itu kalau kita tak tengok lagi BYD Atto 3 lagi kompetitif, harga 140 sampai 170 untuk battery size yang lebih kurang. So ini menunjukkan tak boleh, memang jauh sekali lah. Kalau Honda nak bawa masuk NE1 tu nak letak pricing atas 250,000, aku rasa memang orang tak tengok lah. So dia kena ada dekat harga lebih kurang sama ada sekitar Kona dan Ioniq. Dan kalau dia betul-betul berani, dia buat turun lah harga sampai ke BYD Atto 3. Tak tahu sama ada boleh ke tak boleh. Sebab kalau nak kata nak mahal lebih daripada tu, Volvo dah jaga ke atas dah benchmark dia untuk segmen tu dengan dia punya XC40 dan C40. Dan yang itu harga dia antara 270 sampai 290 lebih sikit. So yang itu dia orang pun, Volvo pun tak berani nak cecah 300,000. Dan kena ingat XC40 dengan C40 ni powered by monster motor tau. Motor dia 300 kW, 400 lebih horsepower. Yang ni boleh pecut macam proper sports car. Setakat basic 911 tu boleh kejar dengan XC40 dan C40. So tak nak letak harga lebih pada dia memang satu yang agak pelik lah, gila lah kayaknya. Untuk BZ4X pula ni, dia orang tak boleh buat apa, kena tengok BMW iX lah, kuasa kompetitor dia yang paling dekat sekali. Yang iX tu mungkin besar sikit pada BZ4, tapi kalau nak buat apa itulah dia. Dan model tu bermula lebih kurang 380 untuk base model dan 430 untuk yang lebih dia punya flagship lah.
Jadi Toyota memang kena harga bawah pada iX lah, aku rasa dia punya BZ4X kalau dia nak tawarkan. Dan sebab BZ4 iX tu memang nampak macam kereta EV yang futuristik, yang memang dalam kebanyakan minda orang, kalau SUV kat Malaysia ni pasal dia pioneer kan, itulah dia. So nak kena lawan that image tu, image iX tu untuk BZ4X ni. Realistically untuk BZ4X ni nak kena appeal kepada bangsa punya crowd. You nak lawan dengan BMW untuk bangsa crowd punya duit, memang agak tough lah. Ni kita boleh tengok dia punya comparison dari segi spek lah dua-dua kereta ni. The BZ4X dengan ENY1 ni, Now of course macam saya cakap tadi, size dia berbeza BZ4X tu jauh lebih besar daripada ENY1, tapi ENY1 ni pun, dia punya NE1 ni pun, dia punya bateri lebih kurang sama je dengan BZ4X tu. BZ4X tu kecil sikit lah, dia bateri dia besar 71.4 tapi hanya 64 boleh digunakan. Yang Honda ni pun kita tak tahulah berapa usable, tapi dia stage tu 68.8, so lebih kurang sama dia punya bateri size dia. Cuma yang BZ4X ni claim efficiency dia ataupun range dia tu jauh lebih besar daripada NE1 ni. So NE1 ni claim dalam tempat tu 12 km je, di mana untuk BZ4X dia claim sampai possible 460 hingga 530 km. Tak tahu kenapa jadi berbeza sangat macam tu. Motor size lebih kurang sama, 150 untuk yang single motor punya sama, untuk BZ4X pun sama, untuk yang NE1 pun sama. Dan torque pun lebih kurang sama lah. Yang NE1 tu front wheel drive only, BZ4X sama pasaran ada ditawarkan all wheel drive. Tengok harga pun agak berbeza. So aku rasa benda ni since Honda Japan dah buat keputusan untuk ekspor daripada China, dan Malaysia ni kira antara pasaran penting untuk EV di Asia Tenggara, sekali dengan Thailand, Indonesia dan of course Singapore lah. Mau tak mahu, jenama Jepun dan Korea dah sedar sekarang yang pencaturan EV dah bermula. Malah aku rasa jenama China dah buka 2-3 langkah ke pasaran yang selama ni dikawal ketat dan dikepung padat oleh jenama Jepun. Kita tengok dekat Thailand mungkin jenama China dah 3-4 langkah dah. Kat Malaysia ni mungkin baru 1-2 langkah. Jadi sama ada mereka nak mengaku atau tak mengaku, aku rasa situasi ni dah membuat jenama-jenama Jepun ni ada mimpi ngeri lah. Takut-takut tersadung dan terjatuh, malah boleh tersungkur kalau tak berjaga-jaga. Mau tak mau, jenama China dah memaksa mereka mengatur langkah. Itu sebelum ni aku cakap baik atur langkah sebelum orang paksa, sekarang dah kena paksa dah. Jadi macam mana pun kita tengoklah apa yang akan berlaku. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Tolong aku sikit lah tekan butang like, tekan butang share, dan macam biasa tolong tekan butang subscribe. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.